Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada part kali ini saya akan berkongsi cara untuk buat pengajaran menggunakan Jamboard. Okey, Jamboard yang saya akan tunjukkan ini kita akan gunakan di dalam Google Meet. Okey, pertama sekali kita akan buka akaun MOE kita. Sementara tu pelajar pun kena install lah. Kalau pelajar nak guna dalam handphone, maka kita kena minta dah dari pelajar untuk install Jamboard di dalam handphone. Okey, sekarang kita akan masuk ke dalam Google Classroom. Pelajar yang hendak kita buat kelas tu. Okey, katakan kelas ni. Okey, kemudian kita dalam kelas Google Classroom. Okey, Google Classroom dalam kelas kita yang kita dah create tu. Okey, dia ada simbol ni, simbol kamera. Okey, ni sebenarnya Google Meet. Kita boleh juga akan Google Meet di dalam Google Classroom itu sendiri. Okey, kita akan klik pada kamera tersebut. Okey, join now. Okey, sekarang saya dah ada dalam kelas ni. Okey, sekarang kita nak invite student. Kita akan beri link ini kepada pelajar. Okey, sekarang kita dah bagi link tu kepada pelajar. Jadi kita minta pelajar tersebut masuk ke dalam Meet tersebut. Okey, katakan ini. Jadi saya akan tutup dulu device di sana. Saya akan tutup device saya lah. Okey, kalau tidak dia jadi ni sebab saya nak tunjuk seorang student, seorang guru. Okey, sekarang ni saya sekarang dah ada dua, seorang cikgu dan seorang student. Okey, sekarang ni saya nak kongsi dengan pelajar tersebut Jamboard. Okey, saya nak buat permainan lah. Maksudnya kita akan lakukan pembelajaran tu dengan dua hala. Pelajar pun boleh tulis-tulis dekat whiteboard dalam masa yang sama. Cikgu pun boleh tulis dalam whiteboard yang sama ataupun whiteboard yang berbeza lah. Okey, tapi untuk hari ni saya akan kongsi untuk whiteboard yang sama. Okey, sekarang saya akan buka tab yang baru. Okay, saya akan buka tab yang baru untuk ambil Jamboard. Okey, Jamboard ni ada di mana? Jamboard ni dia ada di apps. Okey, yang kat sini. Okey, kita boleh carilah Jamboard. Okey, klik pada Jamboard. Okey, sekarang ni ada yang saya dah try macam tu. Okey, jadi kita buka yang baru. Klik pada tanda tambah di sini untuk klik whiteboard yang baru. Okey, di sini kita perlu beri link ni kepada pelajar ya. Untuk pelajar sertai juga Jamboard. Dalam masa yang sama pelajar sertai Google Meet dan dalam masa yang sama juga pelajar sertai Jamboard kita. Okey, jadi kita perlu klik pada share. Okey, di sini kita akan beri link ni kepada pelajar. Sebelum kita boleh klik di sini untuk tengok dia punya setting yang terdapat dalam Jamboard ni. Okey, sekarang ni sekiranya kita nak macam mana? Kita nak pelajar yang nak masuk tu sama ada mesti ada MOE sahaja akaun dia, ataupun kita nak bagi kepada siapa-siapa yang ada link, boleh masuk. Jadi kalau saya akan pilih anyone with the link lah, senang supaya pelajar ni macam-macam juga kan. Kadang-kadang akaun MOE ada masalah, pelajar tersebut boleh guna akaun yang lain daripada MOE. Jadi saya akan klik pada anyone with the link. Okey, kemudian viewer. Okey, di sini kalau kita setting sebagai viewer, pelajar hanya boleh tengok je lah, tak boleh edit. Jadi kalau kita nak pelajar tulis-tulis di papan whiteboard tersebut, maka kita perlu pilih editor. Saya akan pilih editor. Okey, dah siap setting di sini, maka kita pun keluar. Okey, sebelum tu kita ambil dulu kita punya link tadi. Okey, tengok. Okey, copy. Okey, kemudian
kita akan berikan link ini kepada pelajar. Okey, kita akan pergi semula ke Google Meet kita. Okey, klik pada situ. Okey, di sini kita akan pilih ni lah message kan. Okey, tulis kat sini, kita akan paste di sini lah. Tadi copy, paste, Ctrl V, kemudian post lah kepada pelajar. Jadi pelajar yang hendak menyertai kelas kita, dia akan klik pada link yang telah kita kongsi tu. Okey, sementara itu kita akan share skrin ni dengan pelajar. Okey, kita akan share skrin dengan pelajar. Okey, present now. Okey, di sini kita akan pilih tab. Kalau kita pilih your entire screen, dia akan jadi bertindih. Okey, untuk kali ini kita akan untuk kali ini sesuai sekiranya kita menggunakan tab. Okey, kita akan klik pada tab. Okey, tab mana yang kita nak share dengan student, kita akan klik di situ dulu. Kemudian kita klik pada share. Okey, seterusnya kita masuk semula kepada Jamboard kita. Okey, di paparan pelajar pun seperti paparan kita sekarang ni. Okey, paparan pelajar adalah seperti paparan kita di sini. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, create frame ni maksudnya kita boleh pilih lagi ni. Okey, nak tambah lagi frame kita ni. Okey, dia ada banyak lah. Okey, boleh buat berapa frame ataupun whiteboard yang kita nak tulis tu. Okey, sekarang kalau kita lihat di sini, okey, set background ni dia ada. Saya akan tutup suara di sana dulu lah, bising pula. Okey, background ni sama ikut keperluan kita. Okey, dia bintik-bintik pada whiteboard kita. Ataupun kita nak tulis, kita akan pilih garis lah. Okey, nak tulis sahaja dengan student. Ataupun kita nak pilih background kotak. Okey, untuk cikgu matematik contohnya lebih sesuai lah kalau dia nak guna kotak biasanya kan. Okey, dan seterusnya lah. Okey, di sini kita boleh tengok. Okey, tools box ni ada pen. Okey, kalau kita klik sini ada beberapa pen. Ni marker, highlighter dan brush. Okey, kita lihat sini. Ada beberapa color, ada 6 color di sini. Boleh kita pilih untuk erase, untuk padam, eraser. Okey, select ni sekiranya kita nak matikan apa-apa fungsi lah. Contohnya kalau kita gunakan untuk menulis, nanti kita akan guna yang ni untuk matikan fungsi menulis tu, kita akan klik pada select lah. Okey, sticky notes ni kita boleh ambil sticky notes dan pelajar pun boleh guna sticky notes ni. Okey, dia akan tampal di whiteboard nanti. Okey, lepas tu add image. Sekiranya kita ada image yang nak kita kongsi dengan pelajar, kita boleh add image lah. Add image tu, nanti kita akan kongsi macam mana caranya. Okey, kemudian sini text box. Kalau kita nak type apa-apa, okey, kita klik situ dan kita pun type. Okey, sekarang ni katakan saya nak ambil bahan lah untuk dikongsi dengan pelajar. Okey, katakan ini paparan yang hendak saya kongsikan dengan pelajar. Okey, dalam paparan pelajar pun sama juga. Okey, yang paparan yang terdapat pada pelajar pun sama seperti yang ni lah, paparan ini juga. Dan kita pun boleh tulis ataupun boleh guna sticky notes tu. Okey, jadi dia akan bagi, katakan dia bagi sticky notes. Pernyataan benar jadi 2. Pernyataan benar 2 tambah 1 sama dengan sama dengan 3. Okey, lepas tu pelajar pun dah buat ni, save. Okey, jadi pelajar dah bagi. Okey, 2 tambah 1 sama 3. Okey, betul, itu adalah pernyataan benar. Okey, ini adalah pernyataan yang pelajar bagi. Okey, di sini kita boleh tengok ni nama siapa, di belakang ni ada nama ya. Email ke, kita boleh tengok situ lah. Okey,
Contohnya kita kata okey, sekarang pelajar diminta type pula pernyataan benar. Jadi pelajar pun type lah 2 tolak 3 sama dengan negatif 1. Okey, dah tulis. Okey, dia akan sampai ni. Okey, automatik dia akan masuk kepada Jamboard yang sama yang mana cikgu share dekat skrin ni. Okey, jadi pelajar bolehlah kongsi boleh tulis-tulis. Okey, boleh share pelajar punya sticky notes. Okey, dan bila main jadi aktiviti ni adalah aktiviti dua hala lah, pelajar buat di sana dan akan sampai kepada whiteboard kita yang sama. Jadi pelajar-pelajar lain pun akan tanpa sticky notes di sini juga. Jadi semua pelajar boleh tengok bahan yang sama. Jadi dalam masa sama pelajar boleh bercakap-cakap pasal kita menggunakan Google Meet. Okey. Jadi masih lagi boleh berhubung lah secara live. Okey, boleh berhubung, boleh bertanya secara live. Okey, itulah kelebihan kita menggunakan Jamboard. Okey, di dalam kita menggunakan Jamboard, di samping tu kita menggunakan Google Meet di dalam Google Classroom. Jadi itu sahajalah perkongsian saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat.